Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kenyataan Presiden PAS, Datuk Seri Hadi Awang baru-baru ini, Tan Sri Hadi Awang baru-baru ini membuatkan kita semua terkejut apabila beliau cuba mempertikaikan atau cuba mempersoalkan tentang lembaga pengampunan yang mana kuasanya di bawah kuasa Sultan yang di Pertuan Agong dan Sultan di negeri-negeri yang lain. Ini telah memberikan satu persoalan besar dipetik daripada Malaysia kini. Adakah PAS cuba mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu? Itu persoalan yang ditulis daripada penulis di Malaysia kini. Amanah Kelantan tampil mempersoalkan tujuan Abdul Hadi bercakap mengenai bidang kuasa lembaga pengampunan terhadap pesalah jenayah. Pengarah Biro Kanun Amanah Kelantan Hisham Fauzi mempersoalkan apakah kenyataan anggota Parlimen Marang itu bermaksud untuk mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu. Adakah sama ada cadangan PAS kenyataan Abdul Hadi ini bermaksud untuk mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu? Kerana kuasa pengampunan ini adalah salah satu bidang kuasa Raja-Raja Melayu mutlak. Adakah mereka bersedia untuk melaksanakannya dahulu di negeri-negeri mereka, iaitu di negeri PAS, perintah seperti Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis? Menurut beliau, cubalah di negeri PAS sekiranya benar seperti apa yang dikatakan Presiden PAS itu. Katanya dalam kenyataan kepada Malaysia kini hari ini. Hadi ketika berucap dalam ceramah Perdana Perikatan Nasional Johor di Markas PAS kawasan Bakri di Johor Muar Johor malam tadi turut berkata, PAS mahu peruntukan undang-undang yang ada sekarang ditukar kepada peraturan Islam, termasuk mengenai pengampunan. Kes jenayah dalam Islam yang berhak mengampun adalah mangsa jenayah. Kalau dia mati melibatkan kes bunuh, adik-beradik dia, ibu, bapa dia atau wali dia yang berhak mengampun, bukan lembaga pengampunan, kata Abdul Hadi Awang. Lembaga pengampunan ini ialah yang di Pertuan Agong, Perdana Menteri Peguam Negara, kata Hadi Awang lagi. Tambahnya, selain itu, PAS juga mahu waris atau mangsa sesuatu perbuatan jenayah diberikan pampasan. Namun, dakwa Abdul Hadi Awang, langkah tersebut mendapat tentangan pihak lawan PAS, khususnya DAP dan Amanah dan sebahagian UMNO. Sementara itu, Hisham berkata, kenyataan Abdul Hadi itu seolah-olah menyalahkan parti Amanah, UMNO dan DAP dalam keadaan undang-undang yang ada pada hari ini. Sedangkan, katanya, PAS ketika wakil rakyatnya menjadi Menteri Hal Ehwal Undang-Undang sebelum ini juga tidak mengambil sebarang langkah untuk melakukan sebarang pindaan atau perubahan terhadap undang-undang sedia ada. Undang-undang berkaitan dengan pengampunan yang ada hari ini sudah pun lama terdapat dalam perlembagaan Malaysia sejak penubuhan negara Malaysia lagi. Ia telah diterima pakai sejak sekian lama. Sekiranya PAS ingin membawa apa-apa pindaan atau perubahan, kenapa mereka tidak lakukan semasa menjadi kerajaan dahulu? Selama 33 bulan, mereka menjadi kerajaan dan berada dalam kerajaan. Malah pada waktu ketika mereka memegang jawatan Menteri Undang-Undang, kenapa pada masa itu PAS tidak laksanakan segala yang mereka katakan itu? Pada hari ini, PAS tampil menyalahkan parti-parti dan pihak-pihak lain terhadap satu undang-undang yang sekian lama wujud dan diamalkan di negara kita. Jelas bahawa PAS hanya ingin bermain retorik politik dan bukan untuk membawa penyelesaian kepada masyarakat. Tidak menyumbang kepada kebaikan negara dan tidak membawa negara ke arah yang lebih baik. Mereka hanya mahu gunakan segenap isu, ruang dan perkara untuk memenuhi tujuan politik mereka sahaja. Sebaliknya, mereka gagal semasa menjadi kerajaan dan sekarang mereka gagal juga semasa menjadi pembangkang, kata Hisham lagi. Saudara-saudara sekalian, di akhir daripada kata-kata Hisham ini amat menarik perhatian kita. Mereka hanya mahu gunakan segenap isu, ruang dan perkara yang memenuhi tujuan politik mereka sahaja menurut Hisham.
Sebaliknya mereka gagal semasa menjadi kerajaan dan sekarang mereka juga gagal semasa menjadi pembangkang, kata beliau lagi. Apa pendapat anda tentang kata-kata Hisham itu? Sekarang kita tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini, Presiden PAS, Hadi Awang, mempertikaikan kuasa pengampunan. Hari ini ataupun jawatan kuasa pengampunan. Hari ini akhirnya amanah tampil mencabar. Hadi arah gantung kuasa lembaga pengampunan di negeri PAS. Kalau betul, Hadi nak mengecam tentang kuasa lembaga pengampunan. Ahli Jawatan Kuasa Pusat Amanah Faiz Fadzil membidas Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang mempertikaikan hak lembaga pengampunan untuk mengampunkan pesalah kes jenayah. Kata Faiz, Abdul Hadi sengaja membangkitkan isu ini untuk memfitnah parti pemerintah atas nama sentimen agama. Justru Faiz mencabar PAS mengusulkan pemansuhan kuasa lembaga pengampunan di Dewan Undangan Negeri bagi Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah yang ditabir parti itu. Kenyataan Presiden PAS yang mempertikaikan kuasa Raja-Raja Melayu itu menunjukkan satu usaha PAS untuk merungkai perlembagaan. Abdul Hadi sendiri sedar bahawa lembaga pengampunan adalah kuasa yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong bagi kesalahan dilakukan di wilayah persekutuan dan kepada Sultan ataupun Raja bagi negeri baginda. Maksudnya, Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah yang memegang 2/3 majoriti sepatutnya membuat satu usul di Dewan Undangan Negeri masing-masing menggesa peruntungan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan yang memberikan kuasa pengampunan kepada raja di negeri masing-masing dimansuhkan dan menggantung pelaksanaan kuasa pengampunan tersebut jika PAS jujur dengan perjuangan Islam, kata beliau lagi. Itu sebabnya ramai netizen menulis dalam ruangan komen dalam isu ini. Mereka kata Hadi Awang menjerat leher sendiri, kata mereka. Tindakan Hadi cuba mempersoal kuasa pengampunan telah pun menjerat leher dia sendiri sehingga diarah pula oleh pemimpin amanah ini untuk kalau benar dan berani, kalau benar dia nak berperjuangkan tentang perkara itu, mulakan di negeri pentadbiran mereka, kerana di negeri pentadbiran mereka itu mereka mempunyai kuasa 2/3 dan pasti akan menang, kata pemimpin amanah ini lagi. Selain daripada itu, perkara 42 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa kepada Agong memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenan dengan segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan segala kesalahan yang dilakukan di dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Dan Raja atau Yang di-Pertuan Negeri sesuatu negeri berkuasa memberikan ampun, tunda hukum, lega hukum berkenan dengan segala kesalahan lain yang dilakukannya di dalam negerinya. Terdahulu, Malaysia Kini melaporkan Abdul Hadi Awang berkata, cara negara ini memberikan pengampunan kepada seseorang pesalah adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurutnya, pihak yang berhak memberikan pengampunan ialah ahli keluarga seseorang yang menjadi mangsa jenayah, bukannya lembaga pengampunan. Mengulas lanjut, Faiz berkata, dakwah baru PAS itu adalah bagi menutup kelemahan PAS yang gagal melaksanakan hukum hudud dan meminda Akta 355 ketika menjadi kerajaan pusat dahulu. Ini menunjukkan politik PAS sangat tidak bertanggungjawab kepada negara dan PAS sanggup berbuat apa sahaja demi mendapat kuasa politik, katanya. PAS cuba kurangkan kuasa Raja-Raja Melayu. Sementara itu, Amanah Kelantan tampil mempersoalkan tujuan Abdul Hadi bercakap mengenai kuasa bidang kuasa lembaga pengampunan terhadap pesalah jenayah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pendedahan luar biasa, berani daripada Mat Sabu. Tak sangka, Mat Sabu ni memang orang yang luar biasa. Keberanian beliau berkata-kata memang tidak dapat dinafikan. Namun, keberanian beliau mendedahkan
Perkara ini jauh lebih berani dan kita sanjung. Jangan tipu di atas kopiah, kata Mat Sabu, mahu dedah pembohongan Hadi, dipetik dari Malaysia Kini. Presiden Parti Amanah Muhammad Sabu akan mendedahkan apa yang didakwanya sebagai pembohongan oleh Presiden PAS Abdul Hadi Awang di Simpang Jeram Muar hari ini. Berucap pada ceramah perpaduan pulai di Nusa Bestari di Johor Bahru malam semalam, dia menafikan dakwaan Hadi bahawa segelintir ahli dan bekas pemimpin parti itu keluar PAS dan menubuhkan amanah adalah kerana takut kalah dalam pilihan raya. Semalam Presiden PAS tembak mengatakan mereka tinggalkan Pakatan Rakyat kerana parti DAP tolak hudud. Saya tidak akan jawab malam ini. Saya akan jawab malam esok, Isnin di Simpang Jeram Muar, kata Mat Sabu. Saya akan jawab malam nanti bagaimana Presiden PAS membuat pembohongan kepada rakyat. Saya akan jawab satu persatu malam esok pembohongan itu, kata beliau. Mat Sabu juga mengatakan bahawa beliau bukan orang yang biasa. Beliau bukan orang yang kecil. Beliau adalah bekas timbalan Presiden PAS. Jadi, kata Mat Sabu, jangan tipu rakyat di atas kopiah kamu tu. No more, kata beliau lagi. Hadi dalam ucapannya di markas PAS Bakri Muar pada Sabtu mendakwa, tindakan segelintir ahli dan bekas pemimpin parti itu termasuk Muhammad Sabu yang dikenali sebagai Mat Sabu dan pernah menjadi timbalan Presiden PAS menyertai amanah adalah kerana takut kalah dalam pilihan raya. Hadi turut menyifatkan mereka sebagai lemah semangat hingga sanggup meninggalkan dasar perjuangan PAS. Selepas PRU 2018 dan kejayaan PH menumbangkan BN, selain Muhammad Sabu, beberapa pemimpin kanan PAS seperti Salahuddin Ayub, Datuk Dr. Mujahid Yusuf Rawah dan Khalid Samad dilantik sebagai menteri. Sementara itu, Muhammad Sabu, ahli Parlimen Kota Raja, berkata, PAS dan sekutunya Perikatan Nasional sanggup menggunakan Islam demi kepentingan mereka. Kata Mat Sabu, isu itu menyebabkan PAS dan PN dapat sokongan sementara. Dia yakin pembohongan mereka itu tidak boleh bertahan hingga 4 tahun akan datang. Selain itu, Mat Sabu juga mengatakan rakyat akan melihat perubahan ini. Saya yakin rakyat tak akan bodoh dan akan kembali sokong kerajaan perpaduan, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, kita akan menunggu apakah pendedahan dan pembongkaran Mat Sabu tentang pembohongan Hadi yang didakwa oleh beliau ini. Dan seperti janji Mat Sabu, dia akan dedahkan itu di Simpang Jeram Muar pada malam ini. Dia akan dedahkan satu persatu berkaitan pembohongan yang didakwa dilakukan oleh Presiden PAS itu. Dan seperti yang dikatakan oleh Mat Sabu, beliau kata Presiden PAS tembak mengatakan mereka tinggalkan Pakatan Rakyat kerana parti DAP tolak hudud. Kata Mat Sabu, dia akan jawab soalan itu malam ini dan akan jawab malam ini. Dia akan jawab bagaimana Presiden PAS membuat pembohongan kepada rakyat. Saya akan jawab satu persatu malam hari ini, kata Mat Sabu lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Agak-agak kamu, pada pendapat kamu, pada ramalan kamu, apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Mat Sabu ini? Apakah bentuk pembohongan Hadi yang dimaksudkan oleh Mat Sabu ini? Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tidak tahan lagi, akhirnya Mat Sabu dedah rahsia besar Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Sebelum kita teruskan isu kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara sekalian, sudah bertahun-tahun mungkin Mat Sabu menyimpan, menyembunyikan atau tidak mengatakan rahsia besar PAS dan juga Presiden PAS. Namun oleh kerana beliau sudah tidak tahan lagi dengan karena dan sikap daripada Presiden PAS, akhirnya Mat Sabu kata, aku bukan orang kecil. Akan aku dedah pembohongan kamu malam esok. Malam esok itu maknanya adalah malam ini. Dipetik daripada BH Online. Saudara-saudara sekalian, menurut Presiden Parti Amanah Negara Amanah, Datuk Seri Muhammad Sabu,
beliau akan mendedahkan pembohongan yang dilakukan oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang di sebalik imej Islamiknya. Muhammad berkata, pendedahan terhadap Abdul Hadi itu dibuat berikutan sudah tiba masanya. Rakyat mengetahui perkara sebenar di sebalik keputusan PAS meninggalkan Pakatan Rakyat PR sebelum ini. Semalam Presiden PAS tembak mengatakan mereka tinggalkan Pakatan Rakyat kerana parti DAP tolak hudud. Saya tidak akan jawab malam ini. Saya akan jawab malam esok, Isnin di Simpang Jeram, Muar, kata Mat Sabu. Saya akan jawab malam nanti bagaimana Presiden PAS membuat pembohongan kepada rakyat. Saya akan jawab satu persatu malam esok pembohongan itu, kata Mat Sabu lagi. Mat Sabu juga memberikan penegasan bahawa beliau bukan orang kecil. Beliau pernah dan adalah bekas timbalan Presiden PAS. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Mat Sabu. Beliau bukan orang-orang kecil. Beliau juga bukan ahli biasa. Beliau ialah bekas timbalan Presiden PAS. Jadi, tentulah banyak rahsia, banyak perkara yang diketahui, khususnya pentadbiran dan keputusan yang dibuat, yang diketahui oleh Mat Sabu. Kita tak sabar lagi menunggu apakah pendedahan daripada Mat Sabu berkaitan dengan dakwaan oleh Mat Sabu, pembohongan daripada Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkaitan dengan Pakatan Rakyat sebelum ini. Kata Mat Sabu lagi, jangan tipu rakyat di atas kopiah kamu itu. No more, kata Mat Sabu. Katanya berucap pada ceramah perpaduan Pulai di Nusa Bestari sebentar tadi. Hadir sama ialah calon Pakatan Harapan di Parlimen Pulai, Suhaizan Kayat, pengerusi DAP Johor, Liu Chin Tong, dan Naib Ketua PKR Johor, Jimmy Pua Wee Shi. Terdahulu, Abdul Hadi dalam ucapannya di Markas PAS Bakri semalam dilaporkan mendakwa tindakan segelintir ahli dan bekas pemimpin parti itu menyertai amanah adalah kerana takut kalah dalam pilihan raya. Beliau turut dilaporkan menyifatkan mereka sebagai lemah semangat sehingga sanggup meninggalkan dasar perjuangan PAS. Selepas pilihan raya umum ke-14 PRU14 pada 2018, bekas pimpinan atau pemimpin PAS termasuk Muhammad bersama Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa dan Khalid Samad dilantik sebagai menteri. Sementara itu, Muhammad yang juga ahli Parlimen Kota Bera berkata, PAS dan sekutunya Perikatan Nasional PN sanggup menggunakan Islam demi kepentingan mereka. Sebagai contoh di Selangor pada PRN yang lalu, ketika kempen mereka menggunakan isu sekolah agama dan tahfiz diarahkan tutup. Isu itu membuatkan pengundi Melayu percayakan mereka. Padahal arahan Sultan Selangor pada waktu itu supaya semua sekolah agama yang tak ikut peraturan dan standard piawaian mesti ditutup sebab boleh mengundang masalah dan perlu buat pembaharuan jika mahu beroperasi semula. Isu itu menyebabkan PAS dan Perikatan Nasional dapat sokongan sementara. Saya yakin pembohongan mereka itu tak boleh bertahan hingga 4 tahun akan datang, kata Mat Sabu lagi. Rakyat akan melihat perubahan ini. Saya yakin rakyat tak bodoh dan kembali sokong kerajaan perpaduan, kata Mat Sabu lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan luar biasa daripada kerajaan hari ini. Apabila ada desas-desus mengatakan, kononnya kerajaan yang ada sekarang ini bakal tumbang, boleh tumbang dan akan ditumbangkan. Tak habis-habis naratif ini dimainkan setiap kali ada pilihan raya. Dalam kempen di mana-mana pun, di kampung, di bandar, di pekan, di mana-mana sekalipun, di pulau, di tanah besar. Naratif yang sering kali dimainkan ialah kononnya pembangkang akan dapat menumbangkan kerajaan. Diramalkan kerajaan akan tumbang bulan Ogos tapi tak tumbang-tumbang lagi. Akhirnya hari ini Ahmad Maslan membidas kata-kata daripada pembangkang dengan mengatakan bahawa
10 lagi banyak daripada 4. Gelombang rakyat apa? Bidas Ahmad Maslan. Ahmad Maslan mengatakan bahawa mana yang lebih besar jumlahnya, 10 atau 4. Tapi menghairankan, kata Ahmad Maslan, mengapa mereka menganggap 4 itu lebih besar daripada 10? Ahli MKT UMNO tepis gembar-gembur bakal berlaku gelombang rakyat pada PRK di Johor. Ahmad Maslan membidas gelombang rakyat digembar-gemburkan Perikatan Nasional PN pada PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram sebagai cakap kosong. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO berkata, pihaknya yakin pengundi di Pulai dan Simpang Jeram cukup bijak membuat keputusan tepat bagi memilih wakil rakyat kawasan itu. Itu bukan gelombang rakyat. Macam mana pula itu dipanggil gelombang rakyat? Ini kerana Malaysia ada 14 negeri dan mereka dapat mentadbir 4 negeri sahaja. Kita, kerajaan perpaduan, ada 10 negeri. Takkan mereka tidak tahu matematik? 10 negeri jauh lebih besar atau lebih banyak daripada 4 negeri. Itu hanyalah gelombang hijau yang tidak sampai ke mana dan 4 negeri itu sajalah gelombangnya. Kita minta supaya pengundi di Johor ini tidak akan memasukkan mereka dalam parlimen maupun DUN memenangi PRK, katanya menurut Harian Metro. Ahmad Maslan berkata demikian pada sidang media selepas melawat pusat daerah mengundi PDM Taman Bukit Kempas, Johor Bahru. Ahmad yakin pengundi di Parlimen dan Dewan Undangan Negeri tersebut rasional dan tidak mahu kawasan mereka dikuasai pembangkang. Perlu diketahui bahawa di peringkat pusat sudah selesai dan kerajaannya adalah kerajaan perpaduan, kata Ahmad Maslan. Kalau lain yang dipilih di sini, sudah tentu akan menjadi pembangkang termasuklah di bawah kerajaan negeri ini, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, memang tepat dan benar apa yang dikatakan oleh Ahmad Maslan ini. Walaupun mereka menang, walaupun Perikatan Nasional menang di Parlimen Pulai, ianya tidak akan membawa apa-apa makna di Parlimen di Persekutuan. Kerajaan perpaduan akan tetap kerajaan perpaduan dan tidak akan tumbang hanya dengan satu tambahan kerusi parlimen di parlimen daripada Perikatan Nasional. Begitu juga dengan Dewan Undangan Negeri. Kalau Perikatan Nasional menang, Dewan Undangan Negeri yang bertanding kali ini di Johor, sama juga ceritanya. Mereka tetap akan jadi pembangkang di Johor kerana kedudukan kerajaan di Johor amat kukuh. Jadi nak tumbangkan bagaimana? Selain daripada itu, kita bersyukur kerana telah diwartakan dan disahkan. Kita mempunyai akta anti lompat parti yang tidak akan dapat dipermainkan oleh ahli politik lagi. Dengan itu, mandat daripada rakyat akan terjaga sepenuhnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, ini satu kejutan besar daripada SPRM. Apabila diumumkan dalam utusan Malaysia, disahkan SPRM telah membekukan akaun individu dan sebuah syarikat bernilai RM40 juta. Saudara, siapakah pemilik akaun individu ini dan apakah syarikat yang memiliki uang sehingga 40 juta dan telah dibekukan? Itu persoalan pertama. Adakah mereka ahli politik? Adakah mereka ialah pembangkang? Adakah mereka ialah kerajaan? Dan siapakah syarikat yang terlibat ini? Dan yang lebih penting lagi, mengapa akaun individu itu atau akaun syarikat itu dibekukan oleh SPRM? Walhal ada duit 40 juta ringgit di dalam akaun tersebut. Sebelum saya teruskan, sila tinggalkan dulu komen anda dan mohon tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini. Saudara-saudara sekalian, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membekukan akaun individu dan syarikat bernilai RM40 juta. Susulan penahanan 13 individu termasuk Tan Sri dan Datuk Sri berhubung siasatan pemberian rasuah oleh syarikat perjudian kepada beberapa orang kenamaan. SPRM kini sedang mengesan beberapa lagi individu yang dipercayai
berada di luar negara sejak seminggu lalu bagi membantu siasatan sama. Sumber itu memberitahu utusan. Saudara-saudara sekalian, ini satu kejutan dan ini satu pendedahan yang luar biasa kepada kita semua. Bayangkan ada orang yang menerima ataupun pemberian rasuah oleh syarikat perjudian ke beberapa orang kenamaan. Dan mereka telah pun dipercayai berada di luar negara sejak seminggu lalu dan dicari di luar negara untuk membantu siasatan. Saudara-saudara sekalian, yang lebih mengejutkan kita ialah orang-orang susulan penahanan 13 individu termasuk Tan Sri dan Datuk Sri ini telah memberikan tindakan daripada SPRM untuk membekukan 40 juta ringgit akaun syarikat dan individu tersebut. Kembali kita kepada persoalan utama. Siapakah Tan Sri, siapakah Datuk Seri yang telah ditahan oleh SPRM ini membabitkan RM40 juta berhubung siasatan pemberian rasuah oleh syarikat perjudian. Saudara-saudara sekalian, bercakap tentang syarikat perjudian beberapa waktu yang dahulu, anda mungkin masih ingat, berlaku pertikaian antara individu-individu, parti-parti, kerajaan pembangkang maupun parti-parti yang ada di Malaysia berkaitan dengan dana daripada syarikat judi. Kita pun tak tahu sejauh mana sudah siasatan tentang hal itu kerana ianya telah pun disenyap, telah pun tidak lagi panas sekarang ini. Namun demikian, saya masih menunggu mencari sumber dan juga mencari maklumat adakah siasatan masih diteruskan. Dan seperti yang kita bacakan pagi ini, menjadi persoalan kita semula ialah siapa Tan Sri dan Datuk Sri yang telah ditahan penahanan 13 individu ini, termasuk Tan Sri dan Datuk Sri berhubung pemberian rasuah oleh syarikat perjudian ini. Kenapa mereka terima daripada syarikat perjudian? Apa tujuannya? Dan bagaimana SPRM boleh menghidup itu paling kita nak tahu. Bagaimanapun kita ucapkan tahniah kepada SPRM kerana bertindak luar biasa dengan proaktif, dinamik dan sangat aktif buat masa ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini kita dikejutkan dengan berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Akhirnya Datuk Sri Anwar Ibrahim mendapat berkenan dan juga mendapat sokongan luar biasa daripada Sultan. Yang mana Sultan ini ialah Sultan antara yang paling saya kagumi, iaitu Sultan Johor. Saudara-saudara sekalian, Sultan Johor hari ini telah bertitah bahawa beliau kata beri Anwar lebih masa untuk membangunkan Malaysia. Jadi kalau ada rancangan-rancangan yang berada di luar sana yang ingin menebuk atap, yang ingin menumbangkan kerajaan, yang ingin menukar kerajaan, kononnya mereka lebih baik daripada Datuk Sri Anwar Ibrahim, walaupun yang terbukti gagal ialah mereka-mereka yang sebelum ini telah menjadi Perdana Menteri. Ini satu nasihat dan ini satu peringatan kepada mereka semua. Sedangkan Sultan Johor pun bertitah, beri Anwar lebih masa, mengapa anda tidak? Itu persoalan besar. Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar bertitah supaya Perdana Menteri Anwar Ibrahim diberikan lebih masa untuk meningkatkan ekonomi negara. Dalam satu wawancara khas dengan Sinchiu Daily, Sultan Ibrahim bertitah, baginda memahami cabaran keuangan yang dihadapi pentadbiran Anwar. Anwar hanya menyedari kesulitan keuangan dihadapi kerajaan setelah mengambil alih pentadbiran. Titah baginda dalam wawancara dengan akhbar tempatan bahasa Cina itu. Sultan Ibrahim juga menzahirkan rasa lega terhadap lawatan Perdana Menteri ke China awal tahun ini yang membawa pulang hasil yang positif. Menyentuh mengenai Anwar, Sultan Ibrahim bertitah, baginda mempunyai hubungan yang baik dengan Perdana Menteri. Ada kalanya beliau meminta pandangan beta dan ada masanya beliau memberikan cadangan kepada beta, titah baginda Sultan Johor.
Baginda juga menekankan pentingnya Malaysia untuk mengekalkan hubungan baik dengan China. Selain itu, Sultan Johor bertitah bahawa meletakkan program Malaysia Rumah Keduaku MM2U di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya yang melaporkan terus kepada Perdana Menteri merupakan satu pendekatan yang tepat. Untuk menarik lebih banyak pelaburan, Malaysia harus menawarkan pilihan visa yang mesra pelabur dan praktikal, terutamanya dalam penilaian semula program MM2U semasa kerana fasa kedua program ini tidak mesra pemohon dan fasa ketiga lebih buruk lagi titah baginda. Saudara-saudara sekalian, Sultan Johor yang kita ketahui adalah sultan yang sangat luar biasa, berjaya membawa kemajuan luar biasa kepada Johor sehingga Johor menjadi salah satu negeri gergasi yang ada di Malaysia. Namun, apabila Sultan Johor ini telah bertitah seperti ini, apakah lagi yang kita mau persoalkan? Beliau atau baginda adalah seorang pemikir ekonomi yang luar biasa. Jadi, kita sebagai rakyat di bawah naungan baginda Sultan sepatutnya mengikut titah ini dan tidaklah menderhaka. Bagi mereka yang cuba-cuba mahu menentang kata-kata ataupun nasihat daripada Sultan ini, mereka bolehlah dianggap sebagai seorang yang menderhaka. Apalagi mereka yang kononnya mahu bertindak menumbangkan kerajaan kalau menang di Johor nanti. Tapi tindakan ini memang kita perlu kecam kerana 4 tahun lagi baru PRU pilihan raya. Tunggulah waktu itu baru tumbangkan kerajaan. Kalau mahu dan kalau layak. Jangan awal-awal dah nak tumbang sini sana. Jadi saya secara pribadi saya bersyukur atas titah daripada Sultan Johor ini dan saya setuju. Mari kita beri masa lebih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana tidaklah adil untuk menilai 8 bulan pemerintahan ini kononnya tidak dapat melakukan apa-apa. Apapun perkara di dunia ini, kalau anda lakukan hanya 8 bulan, ianya tidak akan berhasil dengan segera. Apalagi untuk pemerintahan negara dan seperti yang dititahkan oleh Sultan Johor, baginda mengatakan bahawa keadaan atau cabaran keuangan yang dihadapi pentadbiran Anwar Ibrahim adalah amat getir. Ini semua gara-gara kesinambungan daripada pemerintahan sebelumnya. Jadi, orang lain yang buat, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang selesaikan. Itulah situasinya. Berilah masa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membawa Malaysia lebih gemilang lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu berita buruk untuk pastinya Perikatan Nasional dan juga pastinya yang mahu melakukan tebuk atap. Yang baru-baru ini dikatakan bahawa kononnya kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim ini akan runtuh pada bulan Ogos, bulan 8 ini. Tapi hari ini dah 28 Ogos. 2 hari lagi, 3 hari lagi dah tanggal 31 Ogos, hari kemerdekaan. Hari kebangsaan Malaysia. Tapi kedudukan Anwar Ibrahim tak runtuh-runtuh juga. Nah, simpan muna muka orang peramal-peramal tu, nenek-nenek kebayan yang meramalkan kononnya Anwar Ibrahim akan tumbang selepas PRN pada bulan Ogos ini. Di mana nak sembunyikan muka? Ini ditambah lagi dengan satu keputusan yang luar biasa, yaitu menurut satu kenyataan daripada wanita UMNO, mereka kata kami bersama bersatu menyokong institusi presiden. Kami akan terus berjuang bersama UMNO. Ubah cara tabir, bukan ubah presiden. Kena ada adab, hormat, kena ada setia. Terjemahkan, kata mereka. Mereka juga mengatakan bahawa seburuk-buruk PAS, buruk-buruk PKR tak pernah suruh presiden berhenti. Ini, kata wanita UMNO, kita pula tumpang siok ikut Muhyiddin. Muhyiddin yang patut berhenti, katanya lagi. Kenyataan yang terakhir ini memang menarik perhatian, yaitu kita tak pernah dengar PAS mahu presidennya undur diri letak jawatan. Tak pernah dengar, meskipun rekod pernah menulis bahawa PAS pernah menang hanya 1 kerusi dalam pilihan raya. Tapi
Walau di sana tak pernah arah presiden mereka letak jawatan. Begitu juga dengan PKR. Tak pernah kita dengar mereka meminta, kepimpinan meminta presidennya berhenti letak jawatan. Tapi kata wanita UMNO, kita pula tumpang siok ikut Muhyiddin. Muhyiddin yang minta, Muhyiddin minta, Bersatu minta, Perikatan Nasional minta, Zahid Hamidi bertanggung jawab letak jawatan. Kata wanita UMNO, kita pula siok tumpang, kata dia. Oleh itu, wanita UMNO kata, halau Kudis dan Kurap yang mau desak Zahid Hamidi berundur. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Apa pendapat Anda tentang isu dan pendapat ataupun luahan wanita UMNO ini supaya Kudis dan Kurap dalam UMNO harus dihalau. Wanita UMNO Perak menyifatkan pihak yang mendesak Ahmad Zahid Hamidi berundur daripada jawatannya sebagai presiden sebagai masalah Kurap dan Kudis yang masih ada dalam UMNO. Naib Ketua UMNO Wanita UMNO Perak, Salina Samsudin berkata, oleh kerana itu pihaknya akan terus mempertahankan bagi memastikan penyakit tersebut dapat disembuhkan. UMNO kini diakui beliau sedang sakit. UMNO kini sedang luka. Kita ada Kudis, kita ada Kurap, kita ada Barah, tapi kita sedang merawat. Kepada Kurap-Kurap, Kudis-Kudis yang telah dibuang, jangan harap diterima kembali. Duduklah di sana diam-diam, katanya. Menurut Salina, sebagai pihak yang sayang kepada UMNO, sesiapa saja yang diangkat menjadi pemimpin, mereka akan mempertahankannya. Pihak yang tidak senang dengan pemimpin terbabit, termasuk yang masih berbaki di dalam UMNO, katanya, boleh meninggalkan parti. Jika ada di dalam ini kudis-kudis yang berbaki, kalau tak suka, sila pergi tinggalkan UMNO, kata beliau lagi. Kami sayang ayah kami. Kami akan pertahan ayah kami. Siapa jadi presiden institusi itu, kita perlu pertahan. Katanya ketika berucap kepada pemberita, berucap pada Himpunan Solidariti Wanita bersama Presiden UMNO di Pusat Dagangan Dunia Putra WTC Kuala Lumpur hari ini. Hadir sama Ketua Wanita UMNO Malaysia Noraini Ahmad, Majlis Kerja Tertinggi UMNO Ahmad Sabri Cek. Sementara itu, Ketua Wanita UMNO Kelantan Nur Wahida Patuan menyeru ahli parti supaya mencontohi semangat Walaun PAS yang sentiasa setia meskipun parti mereka tewas. Katanya, Walaun PAS tidak pernah menggesa presidennya berundur meskipun parti itu hanya menang 1 kerusi. Kita kena belajar dari Walaun. Mereka sentiasa setia. Pada tahun 1986, PAS kalah dan hanya ada 1 kerusi. Kemudian naik 7 kerusi. Akar umbi PAS tidak desak presiden undur daripada parti. Sokong sokmo presiden, katanya. Untuk rekod, Walaun adalah istilah yang digunakan pelbagai pihak. Merujuk kepada penyokong tegar PAS, Ketua Wanita Negeri 9 Bibi Sarliza Muhammad Khalid pula menyular ahli UMNO yang terikut-ikut rentak pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin yang mendesak agar Ahmad Zahid Hamidi berundur. Katanya, wanita UMNO Negeri 9 bersatu menyokong presiden mereka dan akan terus berjuang seperti sepatutnya. Jika perubahan mau dibuat, tambahnya ia perlu dilakukan seperti yang diperlakukan ataupun diperlukan, bukannya menggantikan presiden. Kami bersatu menyokong institusi presiden. Kami akan terus bersatu menyokong, berjuang bersama UMNO. Ubah cara takbir bukan ubah presiden. Kena ada adab, hormat, kena ada setia, terjemahkan. Seburuk-buruk PAS, buruk-buruk PKR tak pernah suruh presiden berhenti. Ini kita tumpang siok ikut Muhyiddin. Dia Muhyiddin yang patut berhenti, kata beliau lagi. Halau Kudis dan Kurap, pendesak Zahid berundur, wanita UMNO. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.